Rancangan topik 8.0 Sukatan Sirakan Data Tak Terkumpul 8.1 Sirakan. Okey, dalam topik 8.1 ni awak akan belajar dua benda, iaitu sirakan, apa yang dimaksudkan dengan sirakan, dan seterusnya membanding dan mentafsir sirakan dua atau lebih set data bagi plot batang dan daun dan plot titik. Seterusnya, kita akan membuat kesimpulan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan sirakan? Sirakan menggambarkan betapa luasnya nilai-nilai dalam suatu set data yang ditaburkan, di mana sirakan ini boleh ditentukan dengan mengambil kira beza antara nilai cerapan terbesar dengan nilai cerapan yang terkecil. Untuk nilai sirakan yang mempunyai beza yang besar, maka sirakan juga semakin luas. Apa yang dimaksudkan pula dengan cerapan? Cerapan adalah nilai data yang diperoleh daripada suatu pemerhatian. Sebagai contoh, sekiranya kita buat eksperimen sains, kita akan dapat keputusan data dalam bentuk jadual. Itu merupakan cerapan. Apa yang kita cerap, apa yang kita dapat. Info ini juga dikongsi di dalam buku teks muka surat 213. Okey, ini di antara kaedah perwakilan yang data yang ada. So, untuk kita tahun ini kita akan belajar macam mana nak mewakilkan data dengan cara membuat plot batang dan daun serta plot titik. Okey, ada lagi satu plot ya. Nanti masa 8.3. Okey, ada plot kotak. Okey, tapi kita akan belajar dua ni dululah. Okey, plot batang dan daun, dia ada batang dan dia ada daun dia. Okey, daun dia adalah daun-daun yang kecil. Daun-daun kecil ini banyak berbeza dengan batang. Batang hanya ada satu sahaja. Okey, sebagai contoh. Kunci di sini menunjukkan 27. 27 ni 27. Bermaksud 27. Okey, kalau saya sebut 31, bermaksud nilai dia 31. 40, 40. 52, 52. Okey, dan kenapa nilai-nilai dia, contoh macam nombor 3 ni, dia ada 5 dua kali, 7 dua kali, 8 dua kali. Why? It is because 35 disebut sebanyak 2 kali. Okay, same goes to 52. 52 disebut sebanyak 3 kali. Sebab tu kita nampak 5 ada 2, 2, 2. Means 52, 52, 52. Okay, digit daun mestilah disusun dari nilai yang terkecil sehingga nilai yang terbesar. Okay, kita tak boleh buat tunggang terbalik nombor dia. Kita perlu susun daripada nilai terkecil sehingga nilai yang terbesar. Seterusnya, plot titik. Plot titik sesuai digunakan jika bilangan cerapan adalah yang tidak banyak. Okay, kalau macam plot batang daun tadi, kalau banyak, lebih sesuai guna plot batang dan daun. Okay. Plot titik, dia akan ada satu garis mengufuk di bawah, okay, untuk kita tentukan nilai dia. Dan titik-titik ini menentukan berapa ataupun kekerapan nilai tersebut disebut. Okay, sebagai contoh, skor di antara 0 sehingga 8. Okay, untuk skor 0 ataupun sifar, ada 2 pelajar yang dapat skor 0. Sifar. Okay, jadi 2 titik untuk dia. Untuk skor 1, ada seorang sahaja pelajar. Mean 1 titik. Skor 2, ada 2 orang. Dan seterusnya. Okay. Data ini kita nampak lebih mudah untuk kita tentukan bilangan skor yang tidak banyak. Bilangan kekerapan untuk skor yang ataupun data yang lebih kecil berbanding dengan plot batang dan daun. Okay. Pergi pada muka surat 213. Contoh 1. Jadual menunjukkan jisim dalam kilogram bagi 20 orang murid. Okay, dia ada 52, 60, 62 dan seterusnya. Okay, 20 orang pelajar.
Okey, soalan dia suruh awak cari beza jisim dalam kilogram bagi murid-murid ini. Okey, beza jisim. Macam mana nak cari beza? Cari jisim yang terbesar dengan jisim yang terkecil. Okay, you have to go through the data. Okay, kita tengok daripada awal sampai akhir mana yang paling rendah. Okay, yang kita nampak mula-mula 47. And then ada 48. Ada lagi tak 40 yang lain? Okay, 48. 47 dan 48. So, yang paling rendah adalah 47. Okay, bagaimana pula dengan jisim yang terbesar? Okay, you go through the data semua sekali. Okay, kita boleh nampak 70, 71. Wah, ada lagi 72 yang besar. 78 lah. Bukan, 79 yang besar. Jadi, jisim yang terbesar adalah 79 kilogram. Jadi, kita nak cari beza jisim. Yang besar tolak yang kecil, 17 tolak dengan 47. Jawapan akhir 32 kilogram. Okey, soalan B. Rajah menunjukkan plot titik bagi panjang dalam sentimeter sampel beberapa jenis serangga. Okey. Jadi kita nak tengok soalan yang sama. Dia suruh cari beza saiz. Okey. Beza saiz dalam sentimeter bagi sampel serangga terpanjang dan sampel serangga terpendek. First, tengok ataupun awak baca nilai yang pendek. Yang paling rendah ini berapa? Dia bukan 3 ya, tapi dia ada 3.1. Okay, awak teliti betul-betul gambar pada buku teks tu. Kalau tak nampak, pakai kanta. Okay, 3.1 adalah panjang serangga yang terpendek. Manakala panjang serangga yang terpanjang, okay, awak tengok sama juga, tengok yang paling hujung, yang ada 3 titik tu. Okay, kalau kita kira kotak-kotak yang kecil, ada 8 kotak. Jadi, panjang serangga terpanjang adalah 6.8 cm. Jadi, apakah beza saiz dia? Ya, betul. Awak tolakkan yang terpanjang, tolak yang terpendek. 6.8 tolak dengan 3.1, jawapan dia 3.7 cm. Kena tulis unit sebab dalam soalan memang dia nak suruh awak nyatakan beza saiz dalam sentimeter. Ada unit yang perlu awak tulis. Okay, next kita belajar 8.1.2 membanding dan mentafsir-sirahkan 2 atau lebih set data bagi plot batang dan daun dan plot titik, seterusnya membuat kesimpulan. Macam mana kita nak membina plot batang dan daun? Okay, yang pertama, tetapkan nilai untuk batang dan daun. Contoh macam tadi, batang dia guna nilai tempat puluh. Manakala daun digunakan nilai tempat sah. Okay, itu kita tetapkan nilai lah. Tulis nilai daun dan potong nilai yang telah ditulis. Okay, mana yang kita dah tulis tu kita potong lah supaya tak confuse. Ini aku dah tulis ke belum ni? Jadi kita potong siap-siap. Susun nilai daun dalam susunan menaik. Dan seterusnya tulis kekunci di bawah plot batang dan daun. Okay, boleh rujuk buku teks muka surat 216. Okay, diberi data markah ujian untuk bulan April dan markah ujian untuk bulan Mei. Okay, bulan April, markah dia di antara 32 markah sehingga 61 markah. Manakala bulan Mei di antara 34 hingga 77 markah. Okey, awak bertuah ya sebab dia dah susun siap-siap data ini dengan nombor yang menaik. Okey. So, sekarang kita nak buat plot batang dan daun. Okey, daripada data ini dia ada puluh dan sah, jadi kita gunakan puluh itu sebagai batang dia. So, batang letak tengah-tengah ya. Sebab dia ada 2 table yang kita perlu penuhkan.
So, batang kita letak tengah-tengah. Nak pilih batang tu sampai nombor berapa? Okey, untuk April dia ada 3, 30, 40, 50 dan 60. So, 3, 4, 5, 6. Tapi untuk Mei dia ada 70. Jadi kita kena tambahlah 3, 4, 5, 6, 7. Okey, batang dia adalah 10, 30, 40, 50, 60 dan 70. Okey, kita mulakan dengan April. April ada 32, 35, 35, 39. Jadi kita ambil bahagian sar sahaja sebagai daun, iaitu 2, 5, 5, 9. 2, 5, 5, 9 bermaksud 32, 35, 35, 39. Ikut data yang ada dalam April. Okay, next kita buat bulan Mei. Bulan Mei dia hanya ada 2 sahaja markah untuk 30, iaitu 34 dan 38. So, 4, 8. 4, 8. Next, 40. Okay, 40, 41, 41. 2, 3, 3, 4, 4, 6, 8, 8, 9. 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6, 8, 8, 9. Okay. So, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6, 8, 8, 9. Next, kita pergi pada bulan Mei. Dia ada 40, 40, 43, 46, 6, 49. Okay, bila awak tulis 40 tu dia akan jadi 0, 0, 3, 6, 6, 9. Okay, macam saya sebut tadi, bila kita dah buat, jangan lupa awak potong siap-siap supaya tidak confuse. Okay, kita pergi pada 50. Untuk bulan April ada 51, 53, 54, 54 2 kali, 56, 58 ada 3 kali. Ataupun 3 orang pelajar yang dapat 58. So, 1, 3, 4, 4, 6, 8, 8, 8. Okay, untuk bulan Mei, 52, 53, 55 ada 3 kali, 59 ada 2 kali. So, 2, 3, 5, 5, 5, 9, 9. Okay, jangan lupa potong bila dah siap tulis. Sebabnya bila kita tak potong, nanti awak akan confuse. Awak dah tulis ke belum? Lepas tu awak ingat awak belum tulis, awak tulis lagi. Jadi dia akan jadi double, jawapan pun salah. Okay, next. 60. Untuk April ada 2 data, iaitu 60 ke 61. So, 0 dengan 1. Dan bulan Mei ada banyak 3, 5, 6, 8, 8, 9. Jadi masukkan dalam plot batang dan daun kita 3, 5, 6, 8, 8, 9. Okey. Kalau kita tengok dekat bulan April ni dah habis dah data dia sebab dia tak ada 70 dan ke atas. Okey, jangan risau. Kalau tak ada data, awak kosongkan sahaja. Kita buat sahaja untuk bulan Mei. So, bulan Mei jawapan ada 1, 3, 5, 7. Okey, ada 71, 73, 75, 77. Okey. So, kat bawah tu, cara kita nak tulis kekunci, kita pilihlah mana-mana row yang kita nak. So, saya pilih row yang pertama, 2, 3, 4. Di mana maksud dia adalah 32 markah ujian pada bulan bulan April. Manakala 34 merupakan markah ujian bulan Mei. Okay, sekiranya saya pilih row yang ketiga. So, 1, 5, 0 bermaksud 51 markah ujian bulan April. Dan 52
markah ujian bulan Mei. Okay, so awak boleh pilih which row yang you nak lah. Tapi lebih better kita pilih row yang atas saja. Tak payah susah nak pilih sampai ke bawah. Jangan pilih row yang ni ya, yang bawah sekali sebab dia tak ada data untuk kita comparekan. Kita kena pilih row yang boleh kita compare data. Okay, so daripada plot batang daun yang kita buat tu, kita boleh buat kesimpulan di mana pencapaian ujian bulan Mei adalah lebih baik. Kenapa? Sebab kalau awak tengok bulan April, ramai pelajar yang dapat markah 30 ke 50. Okay, markah dia ramai di sebelah sini. Berbeza dengan bulan Mei, ramai pelajar dah improve. Ada yang dah dapat 60 lebih, ada yang dapat 70 lebih. Sedangkan bulan April tak ada pun markah 70 dan ke atas. Jadi bulan Mei prestasi dia lebih baik berbanding bulan April. Okay, bagaimana untuk membina plot titik? Okay, plot titik, first awak perlu buat satu garis yang mengufuk. Okay, garis mengufuk tu adalah garis mendata seperti ini. Tandakan ikut skala yang sesuai. Okay, macam tadi dia gunakan skor di antara 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Contoh ni skor dan plot titik berdasarkan data yang diberi. Okay, contoh skor Sifah tadi dapat 2 orang. So kita tick lah, kita tandakan titik tu 2. Okay, next nombor 1 tu 3 orang. So 3 titik dan seterusnya. Contoh 2, satu pertandingan kuis matematik dan kuis sains telah dijalankan di SMK Bestari bersempena dengan Minggu Sains dan Matematik. 20 orang murid telah mengambil bahagian dalam kedua-dua kuis tersebut. Okay, pelajar yang sama. Rajah di bawah menunjukkan 2 set plot titik bagi skor yang diperoleh murid-murid ini. Okay, yang atas adalah skor untuk sains. Yang bawah adalah skor untuk kuis maths. Okey. Daripada sini kita dah boleh nampak skor sains ni ada yang dapat markah 8, paling rendah dan paling tinggi 15 markah. Tapi kalau maths yang paling rendah 9, yang paling tinggi 15. Okay, so data manakah yang mempunyai serakan yang lebih besar? Berikan justifikasi anda. Okay, nak tahu serakan itu besar ataupun tidak, awak perlu kira beza dia. Okay, beza nak kira yang kecil tolak yang besar. Yang besar tolak yang kecil. Yang besar tolak yang kecil. So, untuk sains, 15 tolakkan dengan 8, jawapan 7. Untuk maths pula, 15 tolak 9 sama dengan 6. Antara 7 dengan 6 mana yang besar? Yes, nombor 7. Jadi, serakan untuk kuis sains lebih besar berbanding serakan kuis matematik. Kenapa? Beza cerapan data lebih besar. Okay. Dan kita boleh nampak serakan data itu lebih lebar berbanding serakan untuk matematik. Awak nampak sains tu lebih lebar. Dia punya serakan dia. Okay, berbeza dengan matematik dia pendek sikit. Okay, kuis manakah yang mempunyai beza cerapan yang lebih tinggi? Tadi kita dah kira kan. Sains dapat 7, manakala matematik kita kira dapat 6. Jadi kuis sains mempunyai beza cerapan yang lebih tinggi iaitu 7. Okey, soalan C antara skor kuis sains dan kuis matematik, pencapaian manakah yang lebih baik? Okey, yang kali ni maths menang. Tadi dah sains. Okay, kali ni maths lah sebab skor kuis matematik lebih baik kerana kebanyakan cerapan tertumpu pada bahagian kanan plot titik. Ataupun kita boleh nampak markah skor untuk matematik ni, kita boleh nampak lebih banyak pelajar dia lebih ramai dapat markah yang tinggi berbeza dengan sains. Okey,
Sebagai contoh, yang dapat 12 markah untuk matematik ada 6 orang. Untuk sains hanya ada 4 orang. Untuk markah 13, skor 13, matematik ada 4 orang. Tapi untuk sains hanya 2 orang. Okay, disebabkan itu kita boleh buat conclusion skor maths lebih baik daripada sains. Okay, itu sahaja untuk topik 8.1. Nanti saya akan upload video yang untuk 8.2 iaitu sukatan serakan. Okay, thank you.